Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di page Nadi Duit. InsyaAllah kita terus bersiaran secara live di page Nadi Duit. Dan kita akan masukkan dalam FB page Wan Alwi The Talent Wizard, Instagram Wan Alwi The Talent Wizard, YouTube Wan Alwi The Talent Wizard dan juga di TikTok Wan Alwi The Talent Wizard secara berperingkat-peringkat. Hari ini kita sambung kembali tentang strategi sumber manusia berkaitan dengan 34 kompetensi yang disyari oleh majikan untuk pada setiap pekerjanya. Paling kurang ada 15 yang perlu dikuasai oleh pekerja, boleh pilih yang mana satu sesuai dengan bidang masing-masing. Dan dia juga merupakan 34 kompetensi yang perlu juga dimasukkan pada usahawan-usahawan kecil di mana dia setiap kompetensi ini akan memberikan kekuatan pada usahawan untuk membangunkan bisnesnya di peringkat kecil dan terus mengembangkan bisnesnya menjadi bisnes yang boleh memberikan manfaat pada dirinya, kepada orang lain dan berkembang menjadi bisnes yang sederhana dan terusnya yang besar berdasarkan pada kebolehan, ability masing-masing dan struktur-struktur yang ada lah. Okey, semalam kita berbicara tentang 3 kompetensi berkaitan dengan fokus. Kita establishkan fokus berkaitan dengan kita menyediakan support motivasi, berkaitan dengan kita suburkan teamwork. Semalam kita berbicara tentang itu dan hari ini kita sambung kepada yang keempat, iaitu bagaimana kita memperkasakan others, memperkasakan orang lain. Dan dia lebih menumpukan kepada pengurusan dan ke orang bawah. Sama-sama pekerja pun tak masalah kalau kita ada sifat ini. Kalau kita bangunkan pun kerana dia akan menyebabkan kita menjadi individu yang lebih bagus, yang dilihat sebagai individu yang boleh dibawa ke hadapan oleh pekerja dan juga majikan akan melihat kita untuk meletakkan kita pada position yang lebih tinggi kerana kita ada sifat-sifat yang diperlukan oleh majikan untuk membantu mereka mengembangkan bisnes mereka. Okey, apakah yang keempat? Yang keempat ialah kita nak memperkasakan orang lain. Untuk memperkasakan orang lain adalah kita kena letakkan satu confident dalam diri kita untuk meletakkan satu confident pada orang lain, iaitu kebolehan mereka untuk membina satu kejayaan dalam pekerjaan. Kalau bagi seorang pekerja, bagi seorang bisnes usahawan, untuk mereka berbisnes lagi bagus dan meletakkan satu keyakinan juga pada pekerja-pekerja mereka bahawa mereka boleh melaksanakan tugasan yang diberikan itu sebagai tugasan yang baguslah, untuk boleh mampu untuk melaksanakan tugasan walaupun bukan mudah. Kalau kita ada pekerja baru mungkin dia kurang yakin, tapi kita nak memperkasakannya, memberi satu rangsangan kepadanya untuk dia yakin bahawa dia boleh melaksanakan apa yang kita berikan. Apakah caranya? Caranya adalah kita memberikan satu tugasan baru supaya apabila seorang itu berjaya dalam melaksanakan apa jua tugasan, dia akan menambahkan lagi keyakinan pada seseorang itu untuk menyatakan pada dirinya bahawa dia mampu untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Maknanya setiap tugasan bagi orang yang kerja masuk ni, setiap tugasan itu hendaklah dinyatakan oleh orang yang sebelumnya ataupun oleh pengurus, oleh supervisor, oleh majikan, oleh business owner. Kalau tengok kedudukan level yang pekerja yang ada di situ, bahawa mereka mampu untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Keduanya adalah kita memberikan juga pada mereka, share juga kepada mereka tentang konsep responsibility, tanggungjawab dan juga authority lah. Apabila authority ni, memberi kuasa ni berdasarkan pada lingkungan yang kita fahamkan kepada mereka bahawa tanggungjawab dan kuasa yang kita berikan pada mereka ini adalah berada lingkungan mereka, maknanya tidak boleh melanggar pada lingkungan orang lain. Kalau seorang itu kan, sebab tu dalam dunia pekerjaan dia ada job description kan, kita detailkan job, dia ada tentang KPI-nya. Jadi apabila orang faham tentang dunia job di setakat mana, maka tanggungjawab dan kuasa yang diberikan pada mereka itu mereka boleh menggunakan dalam lingkungan itu. Okey. Apabila mereka ada nak bagi tanggungjawab dan juga autoriti, kita juga kena membenarkan pekerja-pekerja orang bawah, rakan-rakan yang terlibat dalam ini, supaya mereka boleh bebas untuk melaksanakan, membuat keputusan ataupun bebas untuk meletakkan goal dan juga boleh mampu untuk melaksanakan goal itu sampai menjadi satu yang realiti, dan juga dia boleh menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan dalam dunia pekerjaannya. Maknanya kita memberi mereka kuasa dan tanggungjawab lah, supaya mereka yakin bahawa mereka boleh melaksanakannya dalam lingkungan tanggungjawab, lingkungan kerja, skop kerjanya. Itu yang pertama. Di samping itu juga kita boleh memberikan kuasa kepada mereka, mengajar juga kepada mereka tentang
konsep membuat keputusan dalam lingkungan kerja dia, supaya dia tidak bergantung sangat kepada orang atasan. Kan kalau kita tengok setengah tempat yang kita pergi kan dalam government sebagainya, apabila mereka nak membuat keputusan, dia akan menunggu orang atas. Oh mak encik, kita punya pegawai keluar tak masuk lagi, jadi kami tak boleh buat keputusan. Kadang-kadang keputusan itu dia boleh buat, keputusan itu berdasarkan kepada lingkungan kebenaran, responsibility, tanggungjawab dan autoriti yang ada pada dia sebenarnya. Tapi oleh kerana tidak didedahkan dengan perkara itu, menyebabkan banyak kerja tergendala kerana orang atas tak ada. Okey, yang seterusnya adalah kita juga memberikan kepada mereka bukan saja boleh membuat keputusan, mereka juga mesti bertanggungjawab di atas apa yang mereka laksanakan. Maknanya tidak ada konsep kambing hitam lah. Kan biasanya kalau dalam di Malaysia ataupun dalam government ke swasta ke, kadang berlaku kan konsep-konsep kambing hitam ni, dia tak ada tanggungjawab, dia kambing hitam ke orang lain kan. Benda ni kalau boleh kita kena ubah sikit lah, supaya kita meletakkan bahawa apabila seorang itu membuat keputusan, dia mesti ada konsep tanggungjawab mengambil apa yang telah dibuat itu, dan juga kita akan melihatlah mana sesuatu itu perlu dibaiki. Okey, itu yang kedua, yang seterusnya yang kedua. Yang seterusnya adalah kita juga kena setkan pada untuk encouragekan, untuk memberi rangsangan, untuk memberi semangat pada individu atau grup ini. Mereka setkan goal mereka dengan syarat mereka tidak boleh bercanggah dengan goal bisnes. Maknanya kita mengajar pada mereka konsep autoriti lah, konsep tanggungjawab ni. Beri tanggungjawab, boleh buat keputusan, sanggup menerima akibat keputusan itu. Di samping itu juga mereka mesti ada goal mereka sendiri, setiap individu yang bekerja, supaya tapi dengan syarat tidak boleh melanggar goal bisnes atau goal syarikat. Dan seterusnya adalah kita kena pastikan bahawa mereka mampu untuk mengekspreskan, untuk menyatakan confident mereka kepada orang lain. Maknanya kadang-kadang dalam dunia pekerjaan ni banyak individu yang takut untuk menyatakan kebolehan mereka untuk melaksanakan tugas dengan jayanya sebab halangan-halangan yang tertentu. Di samping itu juga bukan saja individu yang kita bagi tugas dan responsibility, kalau mereka ada grup, kita juga memberikan pada mereka, pada grup mereka ini, untuk mereka berbincang sama mereka jika ada masalah, dan supaya dia boleh melahirkan satu solution yang bagus. Dan kita sebagai supervisor ke, pengurus ke, ataupun business owner ke, kita tidak boleh cepat-cepat memberi keputusan. Bila mereka membuat keputusan, dan kita akan tengok angle keputusan yang boleh dibaiki dan sebagainya, dan dengan itu akhirnya dia akan menyebabkan kita boleh memperkasakan orang lain, memberi keyakinan pada mereka, dan juga menjimatkan masa kita sebagai business owner, pengurus, sebab orang bawah dah boleh hidup sendiri dalam lingkungan yang dibenarkan. Itu nombor 4. Nombor 5 adalah menguruskan perubahan. Memang dalam setiap bisnes, dia akan mengalami perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan sistem, perubahan-perubahan struktur, perubahan-perubahan akhtar yang sentiasa berlaku. Terutama sekarang kita dah masuk zaman pandemik, manusia dah mula berubah, pemikiran mereka berubah kan. Kita dah masuk tentang generasi baby boomers dah berlalu, generasi X pun akan berlalu, generasi Y dah semakin naik, generasi Z semakin naik. Semuanya ini merupakan satu perubahan akibat perubahan pemikiran, perubahan environment, perubahan background pendidikan mereka, bagaimana mereka dibesarkan, semua itu akan melahirkan satu perubahan. Dan perubahan ini juga akan berlaku dalam syarikat, akan berlaku dalam bisnes, dan akan berlaku dalam apa saja yang berkaitan dengan perubahan zaman. Apakah tindakan kita sebagai business owner, sebagai orang yang terlibat menguruskan bisnes kecil, ataupun sebagai kita pekerja yang bagus yang ingin menguruskan perubahan? Apa yang kita boleh buat adalah, pertamanya dalam mengunggah perubahan ini, dia memerlukan kepada satu persetujuan dulu daripada orang atas. Kalau orang atas belum lagi terbuka untuk setuju, kita buat perubahan-perubahan kecil yang mana akan nampak nanti realiti perubahan yang besar perlu dilakukan. Itu yang pertama. Dalam melakukan perubahan ini, kita perlu berubah secara efektif lah. Kita tak boleh berubah secara sabrono. Dalam perubahan ini juga memerlukan support. Sebab tu kita kena, kalau tak boleh buat perubahan secara besar, kita boleh buat secara kecil-kecilan sehingga kita dapat support daripada orang atasan. Dan juga dia memerlukan satu inisiatif lah, satu pemikiran
pemikiran berani untuk buat perubahan, pemikiran baru, keyakinan baru, try error, tapi dalam lingkungan yang tidak boleh merugikan syarikat. Dan sebenarnya kena ada sponsoring. Sponsoring ni berbagai jenis sponsor yang boleh masuk kan, bukan saya berkaitan dengan duit. Sponsoring juga banyak benda yang kita boleh sembang di situ, tetapi yang paling penting adalah setiap perubahan itu memerlukan kepada sokongan daripada unit-unit dan juga pada orang atas, dan juga perubahan itu perubahan yang disedari oleh semua orang. Kalau nak melakukan perubahan besar, kalau melakukan perubahan kecil, perubahan pada unit-unit yang kecil dahulu. Ya, contohnya mungkin HR membuat perubahan, sales marketing membuat perubahan, operasi membuat perubahan, admin membuat perubahan, bahagian kewangan membuat perubahan. Kerana perubahan-perubahan inilah yang akan mencetuskan pada perubahan yang besar dan syarikat yang sesuai dengan kehendak zaman. Di samping itu juga ialah dalam perubahan ini akan banyak berlaku kesilapan, dan kita kena supportlah, sokong setiap daripada yang lain, kerana kita faham ada akan goal-goal, matlamat vision yang telah ditetapkan untuk melaksanakan perubahan. Ia bukan satu benda yang mudah, kerana dalam perubahan ini dia ada subjek yang khusus kan. Pengurusan perubahan ini merupakan satu subjek yang khusus, dan kalau syarikat nak buat perubahan, dia kena tengok perubahan besar ke perubahan kecil, dan dia ada strukturnya tersendirilah. Yang paling penting adalah persediaan kita sebagai pekerja, sebagai business owner, sebagai partners yang melaksanakan syarikat ni, bahawa kita tidak boleh statik pada satu perkara sahaja, kerana kita perlu berubah dengan perubahan-perubahan zaman. Okey, apakah kita melihat cara untuk membuat perubahan secara kecil-kecilan kan? Biasanya kalau dalam lingkungan pekerja, antara perubahan-perubahan kecilan adalah kita melaksanakan metod baru, approach baru, kita meletakkan mungkin proposekan satu teknologi baru, kita developkan supaya menjadi lebih baik pada apa saja perkara yang kita lakukan sekarang kan. Itu antara perubahan-perubahan kecil yang berlaku lah. Kalau disebut managers, apakah behavior mereka, apakah tindak balas mereka, gerak kerja mereka untuk melakukan perubahan? Pertamanya, bekerja secara kooperatif dalam melaksanakan perubahan ini untuk kita menyediakan satu solusi yang berbentuk inovatif lah. Biasa perubahan merupakan satu solusi inovatif, dan apabila nak membentuk satu solusi inovatif ini, dia juga memerlukan pada pemikiran-pemikiran yang sanggup menerima perubahan. Itu yang bagi seorang leaders, seorang yang managers lah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau seorang itu berada dalam lingkungan leaders atau managers, dia kena setkan mindsetting pertama, dan juga kena setkan direction, polisi, prosedur kepada arah perubahan-perubahan yang baru. Yang seterusnya, dia kena tentukan apakah peluang-peluang yang ada sekiranya perubahan itu dibuat secara unit ataupun secara overall. Maknanya dia ada matlamat, dia ada proses, dan dia ada outcome, jangkaan outcome berlaku kalau sekiranya ada perubahan-perubahan yang dinyatakan. Dan akhir sekali, dia kena turun ke bawah untuk memahamkan orang bawah supaya mereka faham dengan betul-betul faham kenapa mereka perlu berubah, apakah proses-proses yang perlu dihadapi, dan apakah result pada perubahan-perubahan itu. Dan akhirnya dimasukkan juga dengan support bila nak lakukan implementasi ini, pelaksanaan ini perlukan support, dia perlukan berbagai-bagai aktiviti yang akan bersedia untuk memang perubahan, terutama dari sudut komunikasi, dari sudut pendidikan, kefahaman, dari sudut pembangunan pasukan untuk menerima perubahan, dan juga tentulah ada coaching, perbincangan sebagainya untuk memastikan kejayaan dalam perubahan. Di samping itu juga, managers ini dia kena meletakkan satu struktur dan proses yang dalam perancangan mereka untuk mereka memastikan bahawa perubahan itu dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan kalau ada solusi, kalau ada problem, mereka bersedia untuk menyediakan berbagai solusi lah, test solusi mana yang sesuai sebab perubahan baru. Kadang-kadang benda yang kita tak jangka apakah yang akan berlaku, adakah sama seperti mana yang outcome yang kita letakkan peringkat awal kan. Kita kena tengok juga keadaan dia. Dan seterusnya adalah kita apabila laku perubahan, dia akan ada nanti pergangguan-gangguan emosi orang bawah ataupun orang atas berkaitan dengan ketakutan dalam melaksanakan perubahan. Dan akhir sekali dah melaksanakan perubahan ini, kita kena facilitate lah, kena check grup tim kita tentang problem solving, creative thinking, yang di mana
perkara-perkara ini diperlukan untuk kita melaksanakan perubahan-perubahan baru, kerana apabila melaksanakan perubahan baru tentulah approach baru, sistem baru, struktur baru dan juga metod-metod baru. Itu dalam konsep kita menguruskan perubahan. Yang keenamnya adalah kita membangunkan orang lain. Dalam membangunkan orang lain ini, kita bersedia untuk delegate, untuk memberikan responsibility dan bekerja dengan mereka dan juga coach orang yang kita nak bangunkan ini supaya mereka mencapai setiap capability yang sepatutnya mereka capai. Dan membangunkan orang lain bukan satu perkara yang mudah, dia juga memerlukan pada sistem, kepada struktur dan juga pada metod yang sesuai dengan orang yang hendak kita bangunkan. Sebab itulah dalam pembangunan ini dia membangunkan dengan emosi, dengan perangai, dengan kefahaman supaya nanti apabila kita nak membangunkan orang itu dalam keadaan bersedia untuk dibangunkan. Dan pembangunan ini tentulah dengan berkaitan dengan informasi, fakta, ilmu, kemahiran. Sebab apa? Itulah perkara-perkara yang mana dianya adalah diperlukan untuk menjadikan satu pembangunan itu sebagai pembangunan yang efektif. Dan tentulah dalam membangunkan ini dia ada konsep murabbi, konsep coaching, konsep bimbingan lah. Sebab manusia dia tak boleh berubah dengan cepat kan. Dia kena ada berdasarkan pada kemahuannya juga dan sikap readiness yang bersedia untuk dibangunkan. Dan nak bangunkan manusia ini tentulah kita kena ada assignment yang kita berikan secara berperingkat untuk mereka develop kebolehan-kebolehan mereka berdasarkan kepada outcome yang kita nak lah. Dan seterusnya nak juga kita kena sentiasa berjumpa dengan employee yang kita nak bangunkan, orang yang kita nak bangunkan untuk melihat review tentang proses bangunan mereka setakat mana. Kan dia ada level 1, level 2, level 3 yang itu pun perlukan perancangan yang rapi lah. Dan seterusnya akhirnya kita juga kena nyatakan dengan confidentnya bahawa setiap manusia itu boleh dibangunkan dengan jayanya dengan syarat mereka bersedia untuk berubah dan untuk dibangunkan. Itu paling penting. Maknanya akhirnya orang tu sendiri juga yang kita nak tengok semua. InsyaAllah kita dah jumpa lagi. Kita dah bincang 3 perkara seterusnya daripada semalam sampai hari ini dah 6. Dan kita akan terus buat 3 perkara sehinggalah kita habiskan 3/4 kompetensi yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sentiasalah kita berdoa kepada Allah SWT supaya pandemik COVID ini akan terus hilang, kalau boleh turun kembali pada perkara yang rendah, menjadi angka-angka yang rendah dan bukannya seperti angka yang sekarang. Dan kita berdoa kepada Allah SWT kita sentiasa mencari kelebihan kita dan menerobos citra diri kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Ada sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.